Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bertemu kita pada malam ini untuk semakan analisis. Semakan analisis sebenarnya this is more to discussion lah. More to discussion untuk trading plan bagi minggu depan. Okay. So ada dua template yang dihantar iaitu GU dan juga GJ. Saya akan buat semakan untuk GU dulu. Okay, sebenarnya ada antara kita yang sebenarnya ialah bukannya semua kita kenal terus kita bincang benda ni kan. Kejap. Jadi ada yang kenal melalui pula dah. Siapa yang play? Okey. Baik. Jadi sekarang ni buka time frame monthly. Okey. Sebenarnya time frame monthly ni template dia saya dah bagi tahu dekat group. Mungkin Azwan miss out kot. Okey. Dia macam ni Saya nak jelaskan dulu Ini support untuk time frame monthly. Ni dia. Azwan boleh? Okey. Dan sekarang ni ni dia. Support yang kat belah belakang. Nampak? Boleh nampak Azwan? Okey. Jadi sekarang ni dua support yang bertindih dalam zon yang sama. Boleh nampak? Okey. Kita akan memberikan fokus pada zon tersebut. Boleh tak Azwan? Okey, baik. Jadi perhatikan betul-betul tolong tengok. Saya pakai warna pink juga. Tengok ni saya buat contoh dulu. Lebih kurang macam itulah. Okey. Tu saya tanda gitu. Okey, baik. Selesai kat situ. So ini monthly punya yang berlaku pertindihan. Kat sini. Selesai. Yang ni saya padam. Dua aras harga yang satu aras harga yang telah berlaku pertindihan, ada dua marking yang sama wujud dekat situ, kawasan tersebut. Baik. Bila mana kita turun pada time frame yang lebih rendah, ini kawasan dia. Ni. Azwan boleh nampak Okey. Jadi saya tarik weekly support ni kat sini. Dia akan jadi macam ni. Ini support yang besar lagi ni. Saya biar dulu. Saya terpaksa buat step by step macam ni. Biasanya saya terus tunjuk random macam tu je. Kan? Ni saya tunjuk satu-satu. Baik. Sekarang ni, ini time frame monthly punya support. Nice. Safwan pun ada. Okey. Ini monthly punya support. Ini monthly punya support. Okey. So sekarang ni, yang dekat sini, okey, ini weekly punya support. Kat sini. Ni dia. Ni. Sini ni. Saya kena mula balik lah sebab orang baru masuk. Ni dia. Okey. Nampak ni. Okey. Ini support yang belakang. Sini support yang besar. Okey. Saya mula balik daripada awal. Kemudian, bila mana saya turun pada time frame weekly, reason saya kecilkan sebab ada support yang baru dekat sini. Okey. Kat sini. So selesai. Biarkan dia kat situ. Bila mana saya turun time frame daily, okey, bila mana saya turun pada time frame daily, support ni dia dah cover sekali dengan weekly sini dia dah cover Bila saya turun time frame daily, okey, nampak tak? Dekat sini ada kan? Okey. Dia akan jadi macam ni. Yang ni daily. Okey. Yang bawah ni pula, okey, yang bawah ni, yang kat sini ni, yang kat bawah ni. Okey. Saya akan tarik dia macam ni. Saya akan pastikan dia duduk low yang sama. Then saya akan tarik dia ke bawah macam ni. Yang ni monthly, daily. Azwan boleh nampak? Nampak Boleh faham tak Azwan?
Okey. Safwan boleh faham tak setakat ni? Boleh cikgu, boleh. Okey, nice. Perhatikan betul-betul Baik. Jadi sekarang ni selesai dekat sini. Yang ni monthly, weekly, daily, yang ni monthly, daily. Saya biarkan lagi. Sengaja saya biarkan dulu yang daily tu. Dan kita turun dekat H4. Bila mana kita turun dekat H4, ni yang penting ni. Ni yang penting. Ni kalau nak ambil pun boleh juga, kan? Okey je kalau nak ambil pun tak ada masalah. Okey. Kalau nak ambil yang ni saya buat period separator lah. Sebab kita tak ada period separator untuk minggu depan, kan? Okey. So macam ni. Kalau saya nak ambil yang ni. Maknanya yang ni apa dia? Monthly dengan H4. Gitu. Yang ni pula dia akan jadi, nampak? 1, 2, 3. Dia akan jadi 3. Monthly punya. Macam tu. H4. Settle. Yang ni pula dia akan duduk kat bawah ni. Okay. H4. Settle. Satu lagi. Okay. Yang bawah ni. Okay. Yang ni pun boleh juga ambil macam tu. Settle. Okay. Yang bawah ni pun sama. Tapi yang ni dia termasuk sekali ni. Yang ni dah cover semua sekali. So saya sekadar turunkan macam tu je lah. Okay. H4. Settle. Okay. Maknanya yang ni saya dah boleh delete. Yang ni saya dah boleh delete. Okay. Bila saya turun dekat H1. Okay. Bila saya turun dekat H1. Masih lagi nampak ada dia punya ni kan. Dia punya ni. Okay. So biar je lah, tak apalah. Boleh pakai lah tu. Ni kita turunkan lagi. Kita haluskan lagi. Okay. H1. H2. Yang lain tu biarlah. Allah. Yang ni H1. Yang ni pun sama. H1. Yang ni pun sama. H1. Yang ni pun sama. H1. Selesai. Maknanya kalau kata nak ambil marking yang ni, monthly dengan H1. Yang bawah ni. Kalau nak ambil yang ni lah. Dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni. Okay. Monthly dengan H1. Gitu. Okay. Okay. Sekarang ni, kalau kata kita buka time frame monthly, dia akan jadi terlalu banyak. Sampai gitu jadi. Perasan Dia akan jadi terlalu banyak. Rumit sangat kita nak tengok. Kalau kata dah nampak dia terlalu rumit, simple je. Buka visualization. Sebab dia, H1 kan. Nampak kan? Marking support ni adalah untuk H1 kan. Okay, gitu. Yang ni paling tinggi H4. Monthly H4 dengan H1. So, abaikan monthly tu. Pergi sampai H4. Settle. Yang ni sampai weekly. Ni tak apa. Sebab apa? Monthly, weekly, daily, H4, H1. Yang ni pun sama. Yang ni pun sama. Yang bawah ni pun sama. Okay. Bila kita buka time frame weekly balik. Monthly balik. Masih lagi banyak. Takut confused. Takut keliru. Okay, tak apa. Pergi dekat weekly. Pun sama juga. Nampak keliru. Banyak sangat. Okay, sorry. Yang ni saya miss. Ni sepatutnya visualization dia dekat daily je. Macam tu. Okay. Ada lagi tak? Tak. Yang lain semua weekly. Okay. Baik. Kalau kata nampak keliru sangat yang ni. Nak bubuh hanya visualization dia pada time frame daily sahaja pun boleh. Tak ada masalah. Yang ni saya macam mana nak cakap? Atas keselesaan masing-masing lah. Tak nak nampak serabut sangat. Sebab apa? Time frame besar ni kita nak buat plotting. Time frame besar ni. Dan kita nak relatekan dengan time frame yang rendah. Jadi mungkin paling highest kita letak visualization dia daily je lah. Okay. Daily. Okay, buat macam tu.
Okey, baik. Jadi selesai. Ni monthly punya ni. Ni monthly punya. Ni dah jadi monthly dengan weekly punya dah. Nak tanda juga pun boleh, tak nak tanda pun boleh. Pasal apa? Semuanya in detail kita dah ambil tadi. Okey, baik. Sekarang ni kita nak buat plotting. Sebab tadi support dah tanda. Katakanlah contoh apa yang nampak sekarang ni dia nak turun sampai sini. Okey, dia nak turun sampai sini. Okey, situ lebih kurang. Dia turun, lepas tu dia naik balik. Katakanlah dia naik dalam kawasan support ni. Andaian kita dia akan naik sampai sini. Selepas dia naik tu, dia akan turun balik. Contoh. Okey, itu untuk monthly. Bila mana kita buka time frame weekly. Okey. Okey, ngam lah. Sini ada RBS satu. So, ada kemungkinan dia akan pergi sini ataupun atas ni. Okey, tak apalah kita ambil atas sikit pun tak apalah dan dia akan turun. Kita tengok macam mana pula kalau kata daily. Sebab sekarang ni saya cuba untuk relate dengan support yang kita marking tadi tu. Tu yang saya tengah cuba buat. Tapi janganlah korang buat plotting hanya berdasarkan pada support je. Marking lah banyak. Marking semualah. Okay. Sekejap Okay. So daily. Okay, daily memang tak nampak. Biarkan dulu. Baik. Untuk daily ni saya buat plotting lain. So untuk daily sekarang ni. Dia masih lagi belum berjaya nak batalkan. So kita andaikan dia akan naik ke atas macam tu. Daily H4, H1. Allah. Okay. Daily. Lepas tu dia turun sampai bawah sini. Ada RBS kat sini kan. Okay. Lepas dia turun. Dia naik balik. Okay. Dia naik balik ni sampai takat mana kita kena buka H4 lah. Okay. Pun tak ada juga dekat H4 ni. Tapi ni just nice lah ni. Psychology price kat sini. Okay, sini ada satu. Sini ada satu SBR untuk H4 kat sini. Buka tengok. Tinggi juga. Okay. Okay. So nampak tak? Reflection dia pada apa nama time frame H4. Support tu tadi. Sini, dekat sini kita nampak RBS. Tapi bila kita buka time frame H4, sebenarnya apa yang berlaku di sini ialah support yang berada pada time frame H4. Dan dia selari dengan kedudukan support monthly ialah pasal apa support monthly tu besar kan. Sebab tu macam tu. Okay. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Selesai. Okay. So kita nampak benda ni hanya pada time frame H4 sebagai satu support. Tapi bila mana kita pergi time frame yang besar, macam contoh daily ni tadi, kita nampak dia sebagai RBS. Boleh nampak tak Azwan? Dari 1 TF monthly turun ke tank, mudah view support faham. Okey, okey, baik. Okey. Safwan boleh nampak tak? Boleh nampak. Okey, clear Clear. Sebab soalan Safwan pun ada soalan GBP CHF. Safwan hantar kat saya. Betul je. Jadi saya pun berterima kasih kepada Safwan lah sebab join webinar pada malam ni. Sebenarnya benda ni tak dirancang. Tapi kebetulan soalan korang tu sebenarnya dua-dua sama. Sama, kebetulan. Jadi saya tak payah buat 2 kali dah webinar tu. Saya boleh garap sekali. Okay. Baik. Tapi yang ni jangan tiru macam ni. Sebab ni marking saya untuk support je ni. Jangan buat macam ni. Jangan buat plotting hanya berdasarkan kepada marking support je. Ni saya nak tunjuk contoh. Okay. So kalau kata dah kata nak pakai rectangle ke apa ke, macam saya cakap, peringkat awal belajar korang nak buat korang kena buat marking ikut spek saya lah.
untuk senang kita tujuan nak marking, nak pastikan sama ada betul-betul faham ke, tak faham ke, macam mana ke. Tapi lepas daripada tu, dah mahir belajar apa benda semua, marking pun dah okey, dah expert. Lepas tu nak pakai rectangle ke, nak ada background ke, tak ada background ke, nak ada colour kat dalam ke, tak ada colour kat dalam ke, itu ikut korang lah. Terpulang pada selera masing-masing lah. Okay. Cumanya selagi dalam proses pembelajaran, kalau boleh tolong ikutlah. Memudahkan kerja dan urusan kita nak marking. Sebab lepas pada ni pun kita akan ada coach-coach lain yang akan marking juga, membantu dalam buat semakan marking. So bila mana diorang bantu dalam semakan marking, the rules is merah support dengan tanda macam ni dan sebagainya. Kan dia orang kata salah pula kan. Tak naklah macam tu. So kita boleh buat macam ni. Okay. Time frame daily. Okay. Kita ambil balik time frame daily. Dia akan sangkut kat situ. Lepas sangkut kat situ, ada kemungkinan besar dia akan turun. Okay. Mungkin dia support sini ke apa ke, bawah ni. Dia akan turun. Then dia akan sangkut balik naik ke atas. Yang ni dah jadi detail lah. Okay, daripada atas ni dia akan turun ke bawah. Okay. Mungkin dekat sini ke apa ke dia akan sangkut. Lepas tu dia naik balik. Sebab support ni bila dia dah price turun dah ke bawah, dia akan jadi SBR support ni. Kan? Lepas tu dia sangkut kat situ. Lepas tu then dia akan turun balik. Macam tu lah lebih kurang. Gambaran dia. Kan? Andaian. Okay. Jadi sekarang ni, bila mana kita dah buat macam ni, dan kita semak nampak SBR, dia akan sangkut apa benda semua. Okay. Tu dia. Cara macam mana kita nak buat plotting, buat marking daripada time frame yang besar turun pada time frame yang kecil. Okay. Tu dia. Saya sebenarnya tak suka marking pada support dengan resistance time frame yang kecil, macam contoh H4 dan ke bawah. Tapi alang-alang saya dah jawab soalan, saya tunjuk semualah. Sebab tujuan asal perkongsian konsep badar ni sebenarnya untuk melatih macam mana kita nak dapatkan swing point yang besar. Itu konsep dia yang kita terapkan untuk pembelajaran. Tapi bila mana macam contoh, sebab soalan ni daripada VIP punya group. Soalan ni daripada VIP punya group. Jadi ada di antara diorang yang macam contoh Tuan Azwan sendiri, alhamdulillah memang dia dah berjaya untuk grab point-point reversal yang besar. Dia dah makan ratus-ratus pip apa benda semua. Jadi mungkin dia dah tukar selera. Dia nak trade intra pula, dia nak trade scalping pula. Sebab tu malam ni saya jelaskan macam mana kita nak marking time frame yang besar dan kita nak garapkan dia sekali dengan time frame yang kecil. Boleh Tuan Azwan? Boleh Okey Okey. Jadi setakat ni ada soalan ataupun tidak? Kalau tak ada soalan, saya nak stopkan video setakat ni. Sebab lepas pada ni, saya nak buat semakan marking untuk Azizul pula ni. Azizul ada 3 template hantar ni. Ahad sebenarnya adalah hari yang mana saya akan buat webinar untuk berbincang trading plan pada minggu depan. Yang ni khusus untuk grup VIP lah. Kita akan discuss sama-sama. Tapi sebelum discuss tu, sebenarnya saya akan semak marking dulu. Kod-kod ada ada sedikit kesilapan dalam marking, saya akan betulkan. Tu tujuan dia webinar malam ni sebenarnya. Jadi kalau tak ada apa-apa, saya akan stop setakat ni dulu. Kena betulkan balik. Tuan Azwan kita kena betulkan balik marking-marking tu tadi. Dan buat resubmission lah. Saya baru check GU, GJ saya tak check lagi. Nanti buat balik share template dan saya kena tunggu habis recording yang ni dulu, dah render apa benda semua, baru saya boleh proceed untuk Azizul. So kalau Azizul nak tidur je, jangan tunggu. Bila mana render dah siap untuk video ni, baru saya akan create the next link untuk webinar seterusnya. Okay? Baik, kalau tak ada apa-apa, saya akan tamatkan webinar ni dekat sini. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.